Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Putra. Nombor matrik D2020109303. Hari ini saya akan membentang mengenai kohesi dalam pasukan sukan. Definisi kohesi. Menurut Boland and Hall 1990, perasaan seseorang yang tergolong dalam kumpulan tertentu dan perasaannya yang berkaitan dengan keahlian dalam kumpulan. Secara amnya, jika atlet merasakan hubungan yang kuat dan positif dengan rakan pasukan dan jurulatih mereka, maka kohesi adalah tinggi. Jadi pada hakikatnya, kohesi adalah perasaan yang dimiliki oleh atlet untuk berada dalam satu pasukan. Seorang ahli psikoterapi terkemuka, Yalom 1945, menggambarkan kohesi sebagai daya tarikan kumpulan kepada anggotanya. Agar atlet tertarik dengan satu pasukan, ia mesti melakukan sesuatu yang mereka perlukan. Jenis-jenis kohesi. Perpaduan berpasukan telah dianggap sebagai salah satu pemboleh ubah terpenting dalam kajian kecil dinamika kumpulan seperti pasukan sukan. Perpaduan tugas mungkin merupakan pencetus yang pada awalnya mengikat pemain dengan pasukan dan mahu membuat persembahan. Sementara, perpaduan sosial muncul apabila individu tersebut mementingkan kualiti hubungan interpersonal. Terdapat 3 pengaruh yang dikenal pasti perpaduan. Pengaruhnya adalah perpaduan kumpulan yang dihasilkan dari rasa kekitaan, berasal dari kerja saling bergantung dengan koordinasi yang diperlukan, dan kelompok kumpulan dikembangkan dari kedua-duanya tarikan interpersonal dan kumpulan. Faktor-faktor kohesi. Banyak faktor yang mempengaruhi kohesi yang akan berkembang dalam satu pasukan. Faktor tersebut merangkumi persekitaran sosial dan fizikal, faktor peribadi, yakni kepribadian, faktor pasukan dan faktor kepimpinan. Faktor peribadi. Menurut Karen, menjelaskan sangat berbeza dalam situasi yang berbeza, dan oleh itu ia dapat diramalkan sebagai akibatnya tidak seperti faktor persekitaran yang sangat tetap dan konsisten. Faktor kepimpinan boleh mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah kohesi yang ditunjukkan oleh pasukan. Seberapa banyak usaha yang diputuskan oleh semua anggota untuk mencapai tujuan bersama mereka, dan akibatnya seberapa besar kemungkinan mereka terus terpacu pada kejayaan mereka. Cadangan gaya bimbingan. Jurulatih memainkan peranan penting dalam setiap pengalaman atlet, dan ini terutama berlaku untuk perpaduan pasukan. Jurulatih memainkan peranan penting dalam setiap pengalaman atlet, dan ini terutama berlaku untuk perpaduan pasukan. Latihan autokratik berfokus pada kemenangan dan biasanya mempunyai struktur latihan yang tidak fleksibel. Jurulatih demokratik memberikan banyak autonomi kepada pemain dan pasukan yang merupakan kolaborator aktif dalam pengembangan dan arahan mereka sendiri. Gaya laissez-faire. Gaya pembinaan ini didasarkan pada teori bahawa pasukan yang bahagia secara semula jadi menjadi pasukan yang berjaya. Cadangan untuk aktiviti pasukan ialah menetapkan matlamat dapat membantu atlet tidak hanya meningkatkan prestasi keseluruhan mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani kesulitan. Menetapkan matlamat sangat penting untuk kejayaan anda sebagai atlet dalam sukan dan kehidupan. Latihan kemahiran psikologi, yakni PST, melibatkan melatih atlet dan ahli latihan untuk mempelajari kemahiran psikologi yang membantu para atlet mengatur keadaan psikologi mereka. PST sangat menarik minat psikologi sukan dan senaman kerana keadaan psikologi boleh mempengaruhi prestasi sukan dan latihan. Jika pemain dapat mengatur keadaan psikologi mereka melalui kemahiran psikologi yang mereka pelajari, mereka mungkin dapat meningkatkan prestasi mereka dari masa ke semasa. Selanjutnya ialah cadangan hubungan antara jurulatih dan juga atlet. Jurulatih yang berjaya
memahami bahawa membentuk hubungan jurulatih dan atlet yang kuat sama pentingnya dengan mencapai kemenangan. Menjalin hubungan dengan atlet membantu jurulatih memahami apa yang mendorong setiap atlet. Menjalin hubungan dengan setiap atlet membantu meningkatkan moral pasukan secara keseluruhan, di samping membantu memastikan pasukan dapat mencapai matlamatnya. Salah satu aspek yang paling penting dalam hubungan antara jurulatih dan atlet adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang jelas, jurulatih dapat memimpin, mengarahkan dan menguruskan pasukan mereka dengan lebih berkesan. Kepercayaan adalah tonggak ikatan yang kuat dan ia terbentuk apabila pelatih memberikan arahan yang sangat jelas, memberikan teguran positif dan menunjukkan minat yang baik. Setelah kepercayaan terjalin, atlet biasanya mendengar dengan lebih dekat, mengikuti arahan dengan lebih mudah. Terakhir sekali iaitu kesimpulan. Dari perspektif praktikal dan penyelidikan, perpaduan pasukan sangat penting untuk sesebuah pasukan untuk berjaya. Penggunaan latihan membina pasukan bukan sahaja dapat membangunkan hubungan pasukan yang sangat positif, tetapi juga mempengaruhi keberkesanan kejurulatihan secara konstruktif. Diharapkan kohesi sukan yang sedia ada ini mampu menjadikan sesebuah pasukan lebih maju dari masa ke semasa untuk melahirkan atlet yang lebih berkualiti pada masa akan datang.